Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat sama-sama lagi berjumpa pada hari ini, permulaan bulan baharu. Okey, hari ini 1 Ogos tahun 2021 adalah permulaan bulan yang baru untuk tahun 2021 dan permulaan minggu PDPR yang baru untuk kamu. Okey, Muallim harap kamu semua masih lagi bersemangat untuk terus belajar dari rumah. Okey, untuk minggu ni panitia matematik akan mengendalikan slot perhimpunan pagi. Okey, dan Muallim sendiri adalah selaku pengurusi majlis untuk hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Asmaul Husna, lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan juga lagu Sekolah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Kami pelajar sekolah Al-Azhar, putra-putri harapan agama, rela berjuang di medan jihad, rela syahid di mana jua. Sebarkan syiar Islam sedunia menuju wawasan ummah. Berilmu, beriman, beramal, bertakwa, membentuk insan Rabbani. Rajin dan usaha tangga kejayaan, obor Islam dinyalakan. Tanamkan semangat wajah di dada, hiasi dengan akhlak mulia, hiasi dengan akhlak mulia. Tahniah kerana telah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Baik, seterusnya panitia matematik ada menyediakan aktiviti yang sangat menarik untuk murid-murid tahap 1, iaitu murid-murid tahun 1, 2 dan 3. Okey, untuk maklumat lanjut berkenaan dengan aktiviti ini, Muallim serahkan kepada Muallimah Izura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah pagi ini kita akan bertemu untuk minggu panitia matematik. Okey, Maklimah Nurul Izura binti Hasan, okey, PIC untuk handle tahap 1 punya aktiviti lah. Jadi untuk tahap 1, Maklimah minta tolong anak-anak Maklimah membuat jam. Okey, jam yang menggunakan bahan seperti kertas atau apa-apa yang mengikut kreatif kamu. Okey, ni antara contoh Maklimah buat. Okey, untuk bahan dan contoh lain, Maklimah sudah sediakan video. Okey, nanti anda semua boleh tengok. Okey, kita juga akan membuat pertandingan. Okey, pertandingan tu antara ciri-ciri pemenang tu, okey, Maklimah minta antaranya Maklimah akan tengok. Okey, cantik, kreatif dan ikut kekemasan lah. Okey, jadi Maklimah harap anda semua akan buat yang terbaik, insya-Allah. Okey. Jadi yang tu je dari Maklimah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, anda perlu menyediakan beberapa bahan seperti beberapa keping kertas, gunting, pensil, pen marker dan gam. Bagi menyediakan permukaan jam, anda perlu membuat satu bulatan besar di satu helai kertas ini. Jadi, setelah membuat bulatan besar itu, bolehlah kita gunting bulatan besar itu. Kemudian, bulatan itu kita lipat dua belah dan sebelah lagi. Jangan lipat terlalu kuat ya, kita lipat sedikit sahaja di hujung dan gunting di bahagian hujung tu sedikit sahaja. Sikit sahaja kita gunting untuk menghasilkan lubang di bahagian tengah bulatan. Kemudian kita ambil kertas yang berwarna lain untuk kita membuat satu bentuk untuk dilekatkan pada permukaan jam tadi sebagai nombor yang berada di permukaan jam. Saya memilih bentuk bulat. Jadi, kita potong bentuk bulat tersebut sebanyak 12 bulatan. Susun 12 bulatan tadi di atas permukaan jam. Kemudian kita ambil gam untuk kita lekatkan ke-12 bulatan tadi di atas permukaan jam kita. Sekarang kita boleh ambil marker pen untuk kita tulis nombor pada bulatan yang telah kita lekatkan tadi. Seterusnya kita ambil kertas yang berwarna lain pula untuk menghasilkan jarum jam. Jarum jam analog terdapat dua jenis, iaitu jarum jam panjang untuk menunjukkan minit dan jarum jam pendek untuk menunjukkan jam. Jadi, kita potong mengikut saiz yang bersesuaian. Ambil marker pen dan lukiskan di bahagian tepi jarum jam anda supaya ianya kelihatan lebih kemas lagi. Lubangkan di bahagian hujung jarum jam supaya kita boleh memutarkan jarum mengikut masa yang kita nak.
Lipat di hujung jarum jam, gunakan gunting dan potong di bahagian tengah untuk membuatkan lubang. Seterusnya, kita ambil sedikit keratan pada helaian kertas untuk kita membuat satu gulungan yang melekatkan jarum pada permukaan jam. Kita gam, kita gulung, kemudian masukkan gulungan tersebut pada permukaan jam. Pada bahagian belakang, kita potong sedikit, buat 4 keratan potongan. Kita kembangkan gulungan yang kita telah buat tadi supaya ianya dapat menahan daripada terjatuh daripada permukaan jam. Untuk memastikan gulungan tadi kukuh, kita tampalkan keratan kertas di atas gulungan tadi. Di bahagian depan pula, kita masukkan jarum yang panjang terlebih dahulu, diikuti dengan jarum yang pendek. Kita potong lebihan gulungan kertas dan potong 4 supaya ianya menjadi kembang. Kita ambil gam dan gamkan di bahagian yang dikembangkan tadi. Tampal satu keratan kertas berbentuk bulat supaya ianya nampak lebih kemas lagi. Sekarang jam kita sudah siap. Kita boleh putarkan jarum kita mengikut yang kita inginkan. Kita boleh lukis dan membuat corak pada jam permukaan kita yang kita inginkan. Ini merupakan antara contoh lain yang anda semua boleh buat mengikut kreativiti masing-masing. Anda juga boleh membuat dengan pelbagai cara yang tersendiri. Anda boleh menggunakan pelbagai bentuk, warna dan corak. Terima kasih Mukadimah Izura. Seterusnya, Muallim Amin akan menerangkan aktiviti yang menarik untuk murid-murid tahap 2, iaitu murid-murid tahap 4, 5 dan 6. Tanpa melengahkan masa, Muallim Amin dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Muallim Faiz selaku MC kita pada hari ini, yang berusaha Tuan Guru Besar Muallim Muhammad Razman bin Ramzan, penolong kanan pentadbiran Muallimah Intan Syarina binti Ahmad Hilmi, penolong kanan hal ehwal murid Muallimah Hasma binti Hashim, penolong kanan co-curricular Muallim Muhammad Ridwan bin Abdullah Hashim, pengurus tarbiyah Muallim Yasir bin Hasbullah, guru-guru, muallim-muallimah, seterusnya para waris dan anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, hari yang pertama dalam minggu ini untuk perkongsian daripada panitia matematik. Okey, tadi kita ada dengar perkongsian untuk aktiviti tahap 1. Okey, iaitu kita akan buat tahap 1 akan buat jam. Okey, jam daripada kertas dan bahan-bahan kita semulalah. Okey, so Muallim akan berkongsi untuk aktiviti tahap 2. Okey, apakah aktiviti tahap 2? Okey, tahap 2 kita akan main game. Okey, kita akan main game. Satu game ataupun satu permainan yang dinamakan, okey, Muallim rasa ramai yang dah tahu, okey, kebanyakan yang dah tahu, tapi Muallim akan kongsikan juga kepada mungkin ada yang tak tahu lagi. Okey, satu permainan ini yang dinamakan sebagai Sudoku. Okey, Sudoku. Okey, siapa pernah dengar Sudoku? Angkat tangan. Okey. Alhamdulillah, yang pernah dengar, Alhamdulillah. Ataupun yang pernah dengar tapi dia tak tahu lagi kan. Ada juga yang dia pernah dengar tapi tak tahu lagi Sudoku tu apa. Mungkin dia ingat sebelum ni Sudoku ni adalah makanan, ataupun mungkin dia ingat Sudoku ni adalah satu sukan kan. Sukan Sudoku kan, macam main bola, badminton apa semua tu kan. Ataupun mungkin yang pernah dengar Sudoku ni, dia ingat Sudoku ni adalah satu kisah cerita. Ataupun mungkin dia pernah ingat Sudoku ni satu tempat dekat satu negara ke mana-mana kan. Okey. So tak kisahlah, okey, apa yang antum faham sebelum ni pun, hari ni Muallim akan kongsikan tentang Sudoku. Yang tak pernah dengar pun, jom kita dengar sama-sama apakah itu Sudoku. Okey, so Sudoku macam Muallim kata tadi lah, okey, ianya adalah satu permainan, okey, satu games. Okey, mesti semua suka main game, betul tak? Okey, so Sudoku ni pun adalah satu game, satu permainan.
Okey. Sudoku, permainan Sudoku merupakan satu permainan ataupun games berdasarkan logik. Berdasarkan logik. Logik yang macam mana? Sekejap lagi kita tengok. Dan permainan ini berasal daripada negara Jepun lah kan. Nama pun Sudoku kan, perkataan Jepun yang memberi maksud nombor persendirian. Persendirian. Kenapa sendirian? Sendiri. Kenapa dia bersendiri seorang-seorang dia? Sebab apa? Sekejap lagi Mak akan kongsikan. Dan juga di Amerika, permainan ini dikenali sebagai number place. So maksudnya kalau number place, Sudoku, nombor persendirian, semua tu adalah benda yang sama lah. Okay, benda yang sama. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak main dia. Okay, cara bermain Sudoku. Okay, permainan ini mempunyai 9x9 grid. Okay, ini grid lah kita panggil yang besar ni kan. Ada 9x9. Okay, 9x9. Ni 9x9 ni. Okay, boleh tulis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu maksud dia 9 kali 9. Okay, 9 kali 9 grid. Lepas tu dia juga mempunyai 3 kali 3 subgrid. Subgrid yang ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 3 kali 3 subgrid. Bermaksud dalam satu grid yang besar tu kan, dia ada 9 subgrid. Okay, dia ada 9 subgrid kan. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subgrid. Okay, faham Alright. So, permainan ini dimulai dengan beberapa sel yang sudah terisi dengan angka. Sel ni yang kecil-kecil ni. Okay, yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil ni sel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermaksud dalam satu subgrid ada 9 sel. Okay, ingat dalam satu subgrid ada 9 sel. Okay, dan dalam satu grid yang besar ada 9 subgrid. Okay, nampak tak? Dalam satu dalam satu grid yang besar ada 9 subgrid dan dalam satu subgrid ada 9 sel. Macam tu. Okay, right. So yang tuan-tuan kena faham dulu. Itu adalah asas, okay, basic untuk permainan Sudoku. Alright. So seterusnya, dia kata tadi kan, permainan ini dimulai dengan beberapa sel yang sudah terisi dengan angka. Contohnya macam mana? Macam ni. Okay, dah ada dah. Dalam sel-sel tu dah diisi dengan angka-angka tapi tak lengkap lah. Okay, tapi tak lengkap. Kita yang nak kena lengkapkan. Okay, kita yang nak kena lengkapkan. Tapi macam mana nak lengkapkan? Boleh tak kalau kita main isi je apa-apa angka pun dalam tu? Tak boleh. Okay, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ada syarat-syarat dia. Dia ada undang-undang dia. Okay, dan macam mana cara kita nak selesaikan Sudoku ni? Jom kita tengok. Yang pertama sekali, okay, antum kena tahu matlamat permainan ini adalah untuk kita mengisi sel-sel yang kosong kan. Sel-sel yang kosong maksudnya kotak-kotak kecil yang kosong ni, yang tak ada nombor lagi ni, kita nak kena isikan. Okay, kita kena isikan dengan angka dari 1 hingga 9. Okay, dari 1 hingga 9. Setiap sel hanya perlu diisi dengan satu angka saja, satu nombor, satu angka. Okay, mungkin ni lebih tepat katakan angka lah, bukan nombor. Okay, satu angka sahaja. Okey, dan setiap angka hanya boleh muncul sekali dalam setiap lajur dan baris. Contohnya seperti berikut. Okey, macam ni. Okey, dalam satu lajur ni kita panggil lajur. Okey, ni lajur. Ni bahagian ni adalah lajur. Okay, yang ni adalah baris. Okey, baris dia menegak-menegak macam tu. Lajur dia ke kanan, ke kiri, kanan kiri, melintang. Okey, so dalam satu lajur ni kena ada angka 1 hingga 9 dan tidak boleh berulang. Dan dalam satu sel ni tak boleh ada dua angka. Contoh macam kita letak sini, katalah 3 dengan 4. Tak boleh. Okey, salah lah. Ini juga satu nombor lah. Sebab tu Mak Lin kata tadi, sepatutnya nombor ni ditukar dengan perkataan angka. Okey. Okey, so dalam satu sel kena ada satu angka sahaja. Okey, 3 dengan 4 ni dah jadi dua angka. Tak boleh lah. Okey, tidak boleh. Macam mana nak padam ni? Tak boleh padam. Okey. So dalam satu sel kena ada satu angka sahaja. Contoh 3. Sorry. Kan 3 2 8 1 9. So tak ada angka yang berulang. Kalau yang salah ni macam mana? Contoh yang salah ni sebab apa? Sebab dia ada angka yang berulang. Nampak tak? 1 1 nampak ada 2 kali 1. Tak boleh lah. Okey, tidak dibenarkan. Salah. Itu dalam bentuk lajur. Kita tengok dalam bentuk baris pula. Okey, baris dia menegak. Okey, yang ni sebenarnya salah ni. Yang ni salah. Yang ni yang betul. Okey, ni yang betul. Sebab apa yang ni salah? Sebab apa? Sebab angka 5 ada 2 kali. Nampak? Dalam satu baris ada 2 kali 5. So tak boleh lah. Okey, tak boleh. Ada 2 kali angka yang sama. Tidak dibenarkan. Yang betulnya macam ni. Nampak? 9 5 3 6. Tak ada angka yang berulang.
Okey, tak ada angka yang berulang. So kita kena isi tempat kosong, isi sel-sel yang kosong ni dengan angka-angka yang lain yang tak ada lagi. Contoh, okey, contoh dalam ni ada 9, 1 tak ada lagi. Katalah kita letak sini 1, 2, 3 dah ada, 4 tak ada lagi, 5 dah ada, 6 dah ada, 7, 8. Contoh, kan? Contoh. So tak ada angka yang berulang. Kalau kita tengok sini pula ni 3, 2, 1 dah ada, 4 tak ada lagi. Kita letak 4, 5, 6, 7 contoh. Okey, contoh. So tak ada angka yang berulang. Okey, so boleh macam ni. Okey, alright. So ini dalam bentuk lajur dan juga baris. Begitu juga dalam bentuk subgrid. Okey, dalam subgrid ni yang dalam 9 sel-sel kecil ni. Sama juga tidak boleh ada angka yang berulang. Kan? Contoh ni betul 9, 3, 2, 6, 5. Okey, yang salah sebab apa? Sebab ada 9 dua kali dekat dalam satu subgrid. So salah lah. Okey, so yang tempat kosong ni kita kena isilah. Contoh sini 1, 2, 3 dah ada, 4, 5 dah ada, 6 dah ada, 7, 8 contoh. Okey. So dalam satu subgrid ni pun tak ada angka yang berulang. Okey, faham Alright. So kenapa kita kena main sudoku ni? Bukanlah wajib, tapi kalau boleh tu kita latihkan diri kita untuk amalkan selalu, main benda ni selalu kan, daripada kita main game benda-benda yang lain, baik kita main sudoku, betul tak? Sebab apa? Okey, ini sebab dia. Kelebihan kita bermain sudoku, okey, kelebihan permainan sudoku, minda kita akan lebih menjadi cergas ataupun akan menjadi lebih cergas. Terbalik kan. Minda kita akan menjadi lebih cergas kan. Kita akan mudah untuk berfikir, okey. Kita akan senang untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah kan, untuk buat satu keputusan, okey, dan juga kecekapan murid dalam menganalisa data akan bertambah. Analisa data ni macam mana? Menganalisa data, contoh dalam matematik sendiri pun ada subjek, ada tajuk data, betul tak? Ataupun dalam kehidupan seharian, analisa data ni bukan matematik je. Contoh apa dia? Contoh kalau kata dalam peti ais, kita buka peti ais tu, dalam peti ais tu ada apa? Ada susu, ada telur, ada apa lagi, roti, lauk semalam. Okey, so itu analisa data. So kita tengok telur ada berapa biji dalam tempat telur tu, susu ada berapa kotak kan, sambal belacan kan ada berapa bekas contoh. Okey, dalam kat atas pula ada ais kan. Okey, dalam ais tu ada berapa ketul ais yang boleh kita isi dan sebagainya lah. Okey, itu kita menganalisa data. Okey, kemudian dapat menghilangkan rasa malas. Bila kita rajin berfikir, insya-Allah kita tak akan rasa malas. Dan kemudian mengasah minda, okey, IQ kita. IQ kita. Minda ni boleh letak IQ boleh tak? Lebih kurang samalah noh. Minda, IQ. IQ ni apa? IQ ni tahap pemikiran kita untuk kita selesaikan suatu masalah ataupun untuk kita buat keputusan lah. Okey, mengasah minda kita. Kemudian mencukil kemahiran berfikir. Okey, kemahiran berfikir murid. Kita boleh berfikir dengan lebih baik, okey, dengan lebih baik insya-Allah. Okey, so jom kita main. Macam mana cara nak main dah? Okey, so untuk pengetahuan, kalau macam tadi tahap 1 buat jam dan itu adalah pertandingan, maksudnya apa? Maksudnya kena buat, hantar dan ada hadiah, betul tak? Ada hadiah, nama pertandingan mesti ada hadiah, betul tak? Okey, so sama juga dengan sudoku ni. Untuk tahap 2 pun ini adalah pertandingan sebenarnya. Okey, so jom kita tahu apa syarat-syarat dia. Okey, semua murid boleh menyertai permainan ini. Tak kisahlah murid tahap 1, tahap 2, tapi khususnya pertandingan tahap 2 lah. Tahap 1 pertandingan dia yang jam tadi tu. Okey, alright. So apa yang kita nak kena buat? Apa murid-murid kena buat? Okey, bina grid dan subgrid, kemudian salin soalan yang diberi di sehelai kertas atau buku tulis matematik petak besar. So antum kena cari kertas kosong, bina grid. Okey, 9x9 tu. Okey, sebab soalan ada 2, so kena bina 2 grid. Okey, kalau kata tak ada kertas kosong, ada buku petak kan, buku matematik petak besar. Jangan guna yang petak kecil, guna yang petak besar tu. Okey, guna yang tu. Okey, boleh buat dekat situ juga. Okey, sama ada kertas ataupun buku matematik petak besar. Okey, kemudian selesaikan soalan yang diberi, tulis nama dan kelas dan ini yang best. Antum boleh untuk menghias kertas tersebut ataupun ruang jawapan buku tersebut dengan apa-apa hiasan lah. Contoh antum nak lukis apa-apa doodles ke apa nama tu, pemandangan ke kan. Yang penting jangan kacau kawasan jawapan tersebut. Antum nak lukis apa-apa hiasan tepi-tepi tu boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, kemudian ambil gambar dan muat naik ni upload di Facebook. Kalau siapa ada Facebook sendiri boleh upload kat Facebook sendiri. Okay, kalau tak ada boleh upload, pinjam Facebook waris. Okay, tak kisahlah mak ayah ke, abang kakak ke, siapa-siapa ke. Okay, upload dekat Facebook. Kemudian tulis ayat. Okay, tulis ayat apa-apa dulu, tak kisahlah. Contohnya Alhamdulillah ini adalah hasil
permainan sudoku saya. Ini adalah keputusan atau jawapan saya. Contoh. Okey, contoh. Tak kisahlah antum buatlah ayat apa-apa pun. Kemudian jangan lupa last kali wajib ada hashtag Sudoku Seras 2021 yang warna merah tu. Okey, yang warna merah ni wajib ada yang ni. Okey, wajib ada yang ni. Antum buat pilih ayat apa-apa pun, tapi last kali mesti kena ada hashtag Sudoku Seras 2021. Okey. Okey, kemudian pastikan post tersebut ditetapkan kepada public ataupun umum. Contoh macam Mak Lin tunjuk di sini kan. Okey, ni. Mesti set kepada public ataupun siapa yang guna bahasa Melayu dia tulis umum. Okey, kalau siapa tulis kawan ataupun rakan, so tukar. Macam nak tukar? Okey, tekan dia yang arrow anak panah kecil ni. Dia ada pilihan, pilih public atas kali ni. Ataupun kalau bahasa Melayu dia tulis umum lah. Okey, pilih yang umum. Okey, kemudian penyertaan terpilih akan dikongsikan oleh admin page Pusat Pendidikan Al-Azhar. Maksudnya Facebook sekolah kita, okey, ada admin akan kongsikan. Okey, dan juga muallim dan juga ada muallimah-muallim yang lain akan cari jawapan, bukan cari jawapan, cari pemenang. Cari pemenang. Siapa yang post yang paling cepat, okey, yang paling cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Okey, cepat dan tepat. Sebab apa tepat? Kena betul lah kan. Tak ada nombor yang berulang, tak ada angka yang berulang, dan paling cepat. Okey, muallim-muallim akan boleh tengok masa yang di-upload, okey, masa yang dihantar. Kalau kata ada masa dihantar sama, jawapan pun tepat sama, apa yang kita akan nilai? Kita akan nilai pula dari segi hiasan. Okey, hiasan kalau antum lukis cantik dan sebagainya. Okey, so semoga berjaya lah. Okey, selamat mencuba dan semoga berjaya. Benda ni ada pertandingan, insya-Allah ada hadiah. Okey, dan tak wajib pun. Okey, tak wajib, cumanya digalakkan. Okey, digalakkan sebab ada hadiah. Okey, ni adalah soalan yang antum kena buat. Okey, soalan 1 dan soalan 2, ada 2 soalan. Okey, nak tengok tak kalau muallim buat? Muallim boleh tunjuk, tapi bukan soalan ni lah, soalan lain. Okey, muallim tunjuk soalan lain, muallim akan buat, tapi di video yang satu lagi, video akan datang. Video yang satu lagi lah. Okey, muallim akan upload satu video yang muallim selesaikan satu soalan sudoku ni. Okey, alright. So itu sahaja daripada muallim. So harap antum boleh ikut, boleh buat sama-sama dan hantar di Facebook. Okey, insya-Allah pemenang akan dicari, akan dinilai, akan dapat hadiah. Okey, so itu sahaja daripada muallim. Wallahu alam. Terima kasih semua. Okey, so muallim serahkan kembali kepada muallim Faiz. Silakan muallim Faiz. Terima kasih Muallim Amin atas perkongsian aktiviti tahap 2. Sekarang sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk membacakan doa duha. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu,
Limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.